Okey, jadi cikgu mula rekod sekarang pukul 9.13. Okey, untuk hari ini, untuk hari ini, apa yang cikgu nak pesan adalah kita akan pergi kepada satu tajuk yang mana tajuk ni bagi cikgulah dalam tingkatan 2 inilah tajuk yang paling mencabar. Inilah tajuk yang paling mencabar. Kalau cikgu tak cakap susah, dia mencabar. Mencabar tu maksudnya kita perlu lebihkan latihan. Okey. Tapi kita nak teruskan dan lepas ni cikgu akan tunjuk kenapa dia mencabar. Okey. Jadi, cikgu dah habis dah, tunggu kawan-kawan. Kita akan teruskan kepada kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita teruskan kelas kita. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Jadi, sebelum kita teruskan kelas kita, cikgu akan tunjuk apa yang cikgu nak ajar, apa yang ada dalam bab ni dan apa yang kamu kena fokus. Okey. Jadi daripada situ barulah kita nampak. Okey, jadi cikgu mula share skrin Okey, semua cikgu mula share skrin. Sekejap Kenapa dia macam lambat sikit? Okey, boleh nampak ke skrin cikgu share ni? Boleh. Okey. Okey, cikgu tengah buka whiteboard ni. Dia tengah loading. Cikgu punya komputer tengah loading. Okey, nampak dah whiteboard cikgu? Nampak. Okey. Okey. Jadi, apa yang ada dalam bab ni? Cikgu akan tunjukkan. Nama bab ni, hari ni kita dah masuk kepada bab 2 tau. Ni buku teks kamu. Nama bab ni adalah pemfaktoran dan pecahan algebra. Jadi pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey. Jadi ini adalah nama bab 2. Lepas tu cikgu akan pergi kepada apa isi yang ada di dalam bab 2. Ni buku teks kamu ni. Ni buku teks kamu ni. Okey. Jadi isi yang ada dalam bab 2 ni cikgu tunjuk ni. Cikgu bukan main tulis-tulis ni. Ni isi dia. Yang pertama, kembangan. Kalau ada yang ambil English, dalam kembangan ni maksudnya adalah expand. Kita expandkan kita punya algebra. Okey, yang kedua. Yang kedua, pemfaktoran. Kalau siapa-siapa yang ambil English, kita akan panggil dia factorization. Dan yang akhir sekali, ungkapan algebra dan hukum operasi asas arimetrik ni sebenarnya adalah dia punya singkatan. Operasi pecahan algebra. Operasi pecahan algebra. Itu je. Okey. Jadi apa yang cikgu nak cuba sampaikan dekat kamu semua, dalam bab ni dia ada 3 benda penting. Dia ada 3 benda penting. Yang pertama expand, yang kedua factorization dan yang ketiga operasi pecahan algebra. Jadi 3-3 ni kamu kena dapat. Okey. Apa yang cikgu nak buat pula? Okey, yang ni cikgu terangkan apa yang ada dalam bab ni. Okey, sampai sini dulu. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi apa yang cikgu nak buat pula? Apa yang cikgu nak buat pula, cikgu akan divide 3 subtopik ni kepada 3 kelas. Okey, jadi expand ni kita akan belajar hari ni. Kita akan belajar hari ni. Lepas tu kita dah belajar expand, kita akan belajar pemfaktoran minggu depan. Kita akan belajar pemfaktoran minggu depan. Dan untuk operasi pecahan algebra, kita akan belajar minggu lagi satu. Orang cakap minggu lagi depan. Okey, minggu lagi depan.
Okey, jadi kenapa cikgu divide kepada 3 perkara? Kenapa cikgu bahagikan kepada 3 perkara? Yang pertama sebab dia banyak. Dalam expand dia ada 4 level. Dalam factorization dia ada 4 level. Dalam operasi pecahan algebra pun ada 4. Operasi pecahan tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi, kalau ada orang yang boleh bagi tahu, dia boleh ajar tiga-tiga ni dalam masa satu hari, cikgu sendiri akan tabik spring dekat dia. Okey, jadi dekat sini cikgu akan bahagikan kepada 3 kelas. Okey, jadi hari ni kita masuk kepada expand. Okey, jadi cikgu nak pesan dekat kamu satu benda. Cikgu nak pesan dekat kamu satu benda. Apa yang dalam bab 2 ni kenapa ramai orang tak dapat jawab adalah sebab dia terlupa satu perkara, iaitu berkait. Berkait. Berkait ni maksudnya ada relation. Kembangan, siapa yang main-main, siapa yang tak datang kelas kembangan, dia akan ada masalah masa cikgu nak mula operasi pecahan. Pemfaktoran, siapa yang datang, siapa yang tak datang ke, siapa yang cuai ke, siapa yang main-main ke, dia akan ada masalah pada kelas kita pada minggu yang ketiga. Sebab apa? Sebab dia berkait. Jadi, bila cikgu cakap berkait, hari ni kita memang nak belajar tentang expand. Cikgu nak kamu salin kemas-kemas nota. Sebab masa cikgu nak terangkan operasi pecahan algebra nanti, kamu kena buka balik nota di kelas expand. Kamu kena buka balik nota di kelas pemfaktoran. Okey, sampai situ. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kenapa ni bab yang mencabar. Kenapa cikgu tunjukkan ni bab yang paling mencabar. Okey, jadi kita pergi kepada buku teks. Kita tak pergi kepada benda lain. Kamu tengok sendiri dia punya soalan. Kamu tengok sendiri dekat depan dia punya soalan. Ini bukan buku modul. Ini adalah buku teks. Kamu tengok soalan 8, soalan 9, soalan 10. Yang inilah soalan 8, 9, 10 inilah dikira sebagai operasi pecahan algebra. Ada orang dia main-main. Tapi percayalah cakap cikgu, dia takkan dapat nak buat soalan 8, 9, 10 ni. Sebab apa? Sebab dalam soalan 8, soalan 9, soalan 10 dia memang tentang pecahan algebra. Tapi dia still ada tentang yang pertama expand. Dia still ada tajuk expand. Dalam ni kamu kena faham tentang expand. Dalam ni kamu kena faham tentang factorization. Kamu kena ada dua-dua data ni. Kamu kena ada dua-dua ilmu ni sebelum kamu langkah buat soalan yang macam 8, 9 dan 10. Ini bukan soalan cikgu ambil luar. Ini soalan buku teks kamu. Okey. Jadi ada orang kan bila dia nampak je, alamak, susahnya soalan ni. Tak nampak cara lah cikgu nak buat ni macam mana ni. Okey. Kamu tak nampak cara sebab cikgu tak ajar lagi expand. Cikgu tak ajar lagi factorization. Kamu akan nampak cara dengan jelas cara nak selesaikan bila kamu fokus expand dan factorization. Ada fahamkah semua? Faham. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Ada faham ke semua? Faham. Okey, bagus. Masing-masing tengah follow up lagi ke ni kelas cikgu? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi untuk kelas kita hari ni kita akan belajar tentang expand. Susah ni tau soalan ni, 8, 9, 10 ni. Kalau cikgu pergi ke atas, ada tambah pula, ada tolak pula. Ni darab, lepas tu ni bahagi. Ni benda ni cikgu akan ajar semua pada kelas yang ketiga. Jadi kelas yang pertama adalah cikgu akan ajar tentang expand. Okey, jadi cikgu akan lebih guna soalan luar lah. Sebab dalam modul, ini modul memang ada. Kita akan guna soalan modul juga.
cikgu nak kamu buat dia sebagai homework. Sebab kamu tak ada dah latihan nak rujuk. Modul ni cikgu akan adalah buat beberapa soalan tapi more kepada soalan luar hari ni. Iaitu cikgu cari dekat soalan sini. Kita akan selesaikan soalan-soalan ni. Okey. Jadi cikgu nak teruskan kita punya kelas. Okey. Jadi yang pertama sekali hari ini semua orang kita akan pergi kepada expand. Kejap dia loading. Apa macam tersekat. Okey. Jadi hari ini untuk yang pertama yang kita nak belajar dalam bab 2 adalah tentang kembangan. Kembangan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia expand. Okey, ni nota cikgu salin tau. Okey, kembangan ni apa? Expand ni apa? Okey. Jadi cikgu akan tunjuk dekat kamu. Kembangan bermaksud menyelesaikan pendaraban. Menyelesaikan pendaraban. Menyelesaikan pendaraban. Okey, jadi bila kita bercakap tentang kembangan, maksudnya kita nak selesaikan darab. Apa? Macam mana kita tahu dia darab? Sebab dekat sini kita nak hilangkan kurungan. Kita nak hilangkan dia punya kurungan. Kita nak selesaikan, kalau expand kita nak hilangkan kurungan. Okey, dalam kembangan dia ada 4 level. Cikgu tunjuk 4 level ni supaya kamu monitor diri kamu sendiri, kamu boleh follow tak 4 level ni. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada yang pertama. Level 1 adalah apabila soalan dia tentang 3x tambah 2. Nampak? Soalan level 1 adalah dia ada satu kurungan sahaja. Untuk soalan ni dia ada satu kurungan. Mana kurungan tu? Dalam kurungan x tambah 2. Tu level 1. Lepas tu kalau cikgu dah habis terang level 1, cikgu akan ajar pula level 2. Level 2 ni macam mana? Level 2 dia ada 2 kurungan. Dia ada 2 kurungan. Perbezaan level ni dia mesti ada benda berbeza. Kalau dekat level 1 dia ada 1 je kurungan. Yang ni kurungan dia ada 1 je. Kalau dekat level 2 dia ada 2 kurungan. Ini 1, ini 2. Okey, lepas tu kalau cikgu pergi kepada level 3, dia ada beza juga. 3x tambah 2. Jadi dekat sini level 3 dia ada kuasa. Ni. Dia ada kuasa. Pada kurungan. Macam mana nak selesaikan ni nanti cikgu ajar. Okey. Dan level 4 yang kita nak belajar pada malam ini adalah tentang gabungan. Gabungan boleh jadi level 1 gabung dengan level 3. Macam mana? 3x tambah 2 tambah 3x tambah 2 kuasa 2. Maksudnya level 4 ni yang paling tinggi. Dia gabungan antara level. Gabungan. Gabungan level 1 hingga level 3. Level 1 hingga level 3. Maksudnya apa? Maksudnya soalan-soalan dekat level 4, dia mungkin boleh level 2 bergabung dengan level 3. Level 2 bergabung juga dengan level 2. Dia boleh. Jadi, kita akan pergi satu-satu. Cikgu tak naklah pergi kepada level 4 terus. Cikgu nak langkah satu-satu. Okey. Jadi dekat sini kenapa cikgu tunjuk level 1, 2, 3, 4 ni? Cikgu tunjuk level 1, level 2 ada apa, level 3 ada apa, level 4 ada apa, adalah supaya kamu boleh monitor sama ada kamu faham ke tak diri kamu tentang lesson cikgu. Sebagai contoh level 1, bila cikgu dah habis terangkan level 1, kamu sendiri boleh tanya diri kamu, macam mana penerimaan kamu pada level 1 yang cikgu ajar. Nanti kamu buat tik. Lepas tu cikgu dah habis level 1, kita pergi pula kepada level 2.
Kita pergi pula di 3 dengan 4. Maksudnya satu-satu cikgu ajar, lepas tu kamu boleh tengok sendiri, aku faham tak yang cikgu ajar ni? Okey. Jadi inilah dia 4 perkara yang cikgu akan fokuskan. Jadi tanpa membuang masa, cikgu nak pergi kepada level 1. Bolehkah semua cikgu nak pergi kepada level 1? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi untuk level 1 dekat sini, cikgu akan tunjukkan. Level 1 dia macam main game. Siapa yang tak dapat level 1, mustahil dia faham level 2. Jadi kena faham betul-betul level 1. Level 1 adalah tentang satu kurungan. Okey. Kurungan. Okey. Yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan apa beza antara kurungan. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada kita punya buku teks. Okey, cikgu akan tunjukkan 2 contoh. Contoh A dengan contoh B. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Yang kita nampak dekat sini, dekat A, ada satu je kurungan. Mana kurungan dia? Ni. Ada satu kurungan. Satu je kurungan. Dan kita pergi kepada dekat B. Okey, dekat sini pun ada satu je kurungan. Jadi dua-dua ni ada satu je kurungan. Jadi dia adalah pada level 1. Okey, nak selesaikan macam mana? Okey, kamu kena faham satu benda. Yang pertama sekali dalam matematik, bila kamu nampak kurungan, kurungan bermaksud darab. Darab apa? Darab apa di belakang kurungan. Belakang kurungan. Okey, apa maksud cikgu? Tengok betul-betul. Cikgu salin balik soalan A. 6 dalam kurungan 3 tambah 4W. Untuk soalan A, ini kurungan dia cikgu tebalkan. Apa berada di belakang kurungan dia? Belakang kurungan adalah 6. Maksudnya, 6 perlu didarabkan dengan semua sebutan yang ada di dalam kurungan. Sebagai contoh, kita buat bulat. Kita nak nampakkan apa darab apa, kita buat bulat. Lepas tu kita buat anak panah. Step yang ketiga, kita tulis kecil. 6 darab 3. Cikgu nak tanya kamu, 6 darab 3 dapat berapa semua? 6 darab 3 dapat berapa? 18. Pandai. 18. Kita dapat 18. Okey, kita dah selesaikan 3. Kemudian 6 ni tak habis lagi. Dia kena darab pula dengan 4W. Jadi kita tulis 6 darab 4W. Ingat, dekat sini nombor darab dengan nombor. Nombor dia apa? 6 darab 4. Okey, cuba kamu tekan. 6 darab 4 dapat berapa? 24. Okey, 24 tu positif ke negatif? Positif. Pandai. Jadi kamu tulislah positif 24. Lepas tu dia ada W, salin juga W dia. Inilah jawapan A. Jadi daripada soalan A ni, cikgu nak kamu faham satu benda sebenarnya. Bukannya cikgu nak main tunjuk je. Daripada soalan A, cikgu nak kamu faham, kalau belakang kurungan tu adalah nombor. Nombor. Jadi, bila dia dalam keadaan nombor, yang kamu kena faham, kamu kena selesaikan nombor darab dengan nombor. Jadi, bila nombor darab dengan nombor, kita selesaikan macam biasa. Kalau kamu rasa susah, kamu boleh tekan kalkulator. Ini adalah contoh untuk A. Jelas ke semua? Boleh faham untuk contoh A ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, untuk contoh B pula. Cikgu salin 3R, ni kamu kena salin tau. Salin dalam buku tulis ke. 3R dalam kurungan R tolak 2S. Perbezaan dekat A dengan B, belakang kurungan dia apa? Belakang kurungan dia 3R. Jadi, dekat belakang kurungan dia dah ada huruf R. Jadi, kita bawa anak panah 3R darab dengan R. Cikgu tulis, mula-mula cikgu bulat.
Lepas tu cikgu bawa anak panah. Lepas tu cikgu tulis kecil-kecil. 3R darab R. Okey. 3 tu tak ada darab dengan apa-apa. Jadi kita tulis sahaja 3. R darab R. R darab R dapat berapa semua? R darab R? R kuasa 2. Pandai. Kita akan dapat R kuasa 2. Okey. Dah selesai yang tu. Kita pergi pula kepada 3R darab negatif 2S. Jadi dekat sini cikgu tulis 3R darab negatif 2S. Cikgu, kenapa negatif? Okey, kamu kena fahamlah. 2 bukannya dia berdiri dengan sendiri. Jadi 2 ni dia ada simbol juga. Simbol dia dekat belakang. Jadi belakang dia tu negatif. Jadi kita kena faham. Bila kita nak darabkan, kita kena bawa sekali negatif untuk 2S tu. Nak selesaikan macam mana? Nombor darab nombor dulu. Nombor darab nombor. Nombor dia apa? Nombor dia 3. Nombor dekat sini negatif 2. 3 darab negatif 2. Dapat berapa semua? 3 darab negatif 2. Negatif 6. Pandai. Kita dapat negatif 6. R darab S. R darab S dapat berapa? Tu. Ha? RS. Ya, pandai. RS. Gos. Jadi dekat sini, contoh B ni, cikgu sebenarnya fokus cikgu adalah tentang pendaraban antara huruf. Jadi, bila dia huruf, dia terbahagi kepada 2 keadaan. Huruf yang sama. Sebagai contoh, kita nampak dekat sini, R darab R. Jadi, kita akan dapat R kuasa 2. Yang kedua, bila pendaraban antara huruf, dia boleh jadi tentang huruf yang berbeza, huruf yang lain. Contoh, R, ni R darab S. R darab S, kita gabungkan, kita akan dapat RS. Ini perbezaan dia. Kalau sama, dia ada kuasa. Kalau lain, kita gabungkan je dua-dua tu. Jelas ke semua? Contoh A dengan B, cikgu terang kat depan. Jelas. Okey, bagus. Ummu Atiyah, jelaskan ni Ummu Atiyah, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, Kristina boleh faham ke ni? Untuk A dengan B Boleh. contohnya. Alright. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya latihan. Kita akan pergi kepada kita punya latihan. Cikgu akan buat dekat buku modul. Okey, buku modul ni cikgu rasa sama ke soalan ke lain? Lain. Lain kan? Kalau lain, salin dalam buku latihan. Buku tulis. Okey, jadi daripada sini cikgu nak masing-masing cuba buat 3 soalan. 3 terus. Soalan A, soalan B dan soalan C. Cikgu nak masing-masing cuba buat A, B, C. Rujuk contoh yang cikgu terangkan dekat atas. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Cuba buat Okey, siapa-siapa yang ada soalan, siapa-siapa yang ada masalah, kalau nak tanya cikgu, tanya je. Jangan malu-malu. Jibril, setakat ni boleh follow lagi ke ni? Boleh. Okey. Kalau siapa ada soalan nak tanya, tanya Mia ada nak tanya soalan dah ke Mia? Tak ada. Tak ada.
Okay, dah siap hantar kat cikgu Cikgu tunggu. Jibril dapat buat dah tu, ABC. Dah siap. Dah siap. Okey. Jibril yang hantar ni kat cikgu. Tak, handphone saya rosak. Tak boleh hantar. Okey, okey, okey. Okey, Christina. Okey, 1 minit lagi. Okey, Ummu Atiyah dapat buat dah tu, Ummu Atiyah. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Eh, ah, jadi dekat sini cikgu akan terus kepada penjelasan soalan. Okey, bagus. Semua orang kena pandai. Semua orang kena boleh buat level 1. Supaya level 2 boleh buat dengan senang, level 3 boleh senang, level 4 boleh senang. Syarat nak sampai level 4, faham level 1. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan A, B, C. Okey, jadi dekat sini boleh ke cikgu nak buat soalan A, B, C? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A, soalan B dan soalan C. Tak faham tengok betul-betul. Okey. Kalau kamu rasa kamu masih baru tengok betul-betul. Okey, yang pertama soalan A, cikgu salin balik ni. 5 buka kurungan 2B tambah 3. Ingat 3 step ni. Kalau kita tak nak cuai dalam exam, ingat 3 step ni. Mula-mula kita tengok apa yang berada di belakang kurungan. Oh, 5. Okey, yang pertama kita bulatkan. Yang pertama kita bulatkan. Yang kedua kita bawa anak panah. Yang ketiga kita tulis kecil-kecil 5 darab 2B. Cikgu ulang. Yang pertama kita bulatkan. Yang kedua kita bawa anak panah. Yang ketiga kita tulis kecil-kecil. Kemudian nak buat apa? Kita selesaikan dia punya nombor dulu. 5 darab 2 dapat 10. Oh, dia ada B. Jangan lupa tulis B dia. Habis. Tambah. Okey, dah selesai dah 2B. Okey, kita tengok pula. Kita bulatkan step pertama. Step kedua, kita bawa anak panah. Step ketiga, kita tulis kecil-kecil 5 darab 3. 5 darab 3 kita dapat 15. Ini jawapan soalan A.
Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Soalan B, 3x dalam kurungan x tolak 4. Okey, nak selesaikan level 1, tengok apa yang ada di belakang kurungan. 3x, apa 3 step dia? Mula-mula kita bulat, kedua kita bawa anak panah, yang ketiga kita tulis kecil-kecil 3x darab x. Okey, selesaikan dulu. Dekat sini ada 3 je jadi salin. X darab x kita dapat x kuasa 2. Selesai untuk X. Kemudian, kita selesaikan pula dengan 4. Kita bulatkan 3X. Step kedua, kita bawa anak panah. Step ketiga, kita tulis apa darab apa. Sini 3X darab 4. Betul ke 3X darab 4? Cikgu nak tanya kamu. Salah. Kenapa salah? 3x darab negatif 4. Ya, dia kena ada negatif. Siapa tulis 4 je salah. Jadi kamu jangan ingat negatif ni adalah dua-dua punya. Tak. Negatif dekat sini milik 4. Jadi setiap kali kamu nak darabkan 4 ni sila bawa sekali dia punya negatif. Jadi baru kita selesaikan. 3 darab negatif 4 tekan kalkulator dapat 12. Sini ada X. Ini jawapan B. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, soalan C pula. 3H dalam kurungan negatif 4D tolak 1. Okey, apa 3 step dia? 3 step basic. Kalau kamu dah mahir tak apa. Tapi sekarang ni benda baru. Jadi cikgu ajar. Okey, kita bulatkan. Kita bawa anak panah. Kita tulis kecil-kecil. 3H darab negatif 4D. Dekat sini bila kita tulis, kita nampak apa darab apa. Jadi, 3 darab negatif 4. Kita tekan kalkulator dapat negatif 12. Baru kita tengok huruf HD. Gabungkan HD. Okey, selesai untuk 4D. Kemudian kita buat pula yang lagi satu. Kita bulatkan 3H. Kita bawa anak panah. Kita tulis kecil-kecil. 3H darab negatif 1. Jadi dekat sini 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. Lepas tu ada H, kita tulis H macam biasa. Ini jawapan C kita. Jelas ke semua untuk C? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Siapa yang salah salin pembetulan. Siapa yang salah salin pembetulan. Arif macam mana Arif? Okey ke yang cikgu ajar ni? Okey, cikgu. Okey. Siapa yang ada nak tanya cikgu soalan, tanya. Ilman macam mana Ilman? Ilman jelas ke semuanya Ilman? Jelas. Okey. Jadi, dekat sini cikgu dah terangkan soalan A, B, C. Okey, jadi dekat sini kita masih lagi di dalam level 1. Kita masih lagi di dalam level 1. Okey, bagus. Level 1 yang seterusnya adalah cikgu nak ajar kamu kalau kamu kena darabkan sesuatu yang ada dalam bentuk pecahan. Sesuatu dalam bentuk pecahan. Sekarang ni cikgu nak kamu nampak. Yang cikgu nak ajar ni adalah level 1. Sebab apa level 1? Sebab dia ada satu kurungan sahaja. Dia tak kisah. Bukan tentang berapa banyak nombor dalam kurungan tu, tak. Bila dia ada satu kurungan je, dia tetap level 1. Okey, habis kat sini. Cikgu nak ajar pula. Cumanya dekat sini sekarang, perbezaan dengan yang tadi. Yang tadi yang kita belajar, ada 5 soalan ni. Perbezaan dia adalah yang cikgu nak ajar ni adalah dia dalam keadaan pecahan. Sebab apa cikgu nak ajar? Bila dia dalam keadaan pecahan, cikgu nampak pelajar ni, dia jadi panik. Bila soalan tu dalam keadaan pecahan, dia jadi tak tahu nak buat. Susah ke? Tak susah. Cikgu ajar. Jadi dekat sini, cikgu tak nak conteng kita punya soalan. Cikgu tulis balik kita punya soalan. Okey, cikgu tulis balik.
Okey. 2Y per 3 dalam kurungan 9Y tolak 3Z tambah 6X. Okey, bila cikgu cakap pecahan, pecahan dekat sini bermaksud dia ada nombor atas dan dia ada nombor bawah. Contoh cikgu cakap pecahan, pecahan dekat sini belah atas. Nombor atas ni kita panggil dia numerator. Dan belah bawah, dia ada nombor belah bawah. Belah bawah ni kita panggil dia denominator. Jadi dekat sini apa yang cikgu nak ajar kamu ni? Cikgu nak ajar kamu bila dia dalam keadaan pecahan, kamu selesaikan dulu belah atas. Selesai belah atas. Nak selesai macam mana belah atas ni? Kita darabkan dengan yang dalam kurungan. Sebagai contoh, benda macam tadi je. Kita bulat, kita buat anak panah, kita tulis 2Y darab 9Y. Lepas tu, 2 darab 9 dapat 18. Y darab Y dapat Y kuasa 2. Lepas tu, per 3 jangan lupa salin lah. Per 3 sebab kita baru selesaikan belah atas. Okey, cikgu dah selesaikan nombor pertama. Nombor kedua, ingat step dia. Kita bulat, kita bawa anak panah, kita tulis apa darab apa. 2Y darab, ni 3Z. Tapi jangan lupa simbol dia. Negatif 3Z. Bila kita tulis macam ni, kamu akan lebih nampak apa darab apa. Sebagai contoh, kamu selesaikan dulu nombor dia. 2 darab negatif 3, kamu akan dapat negatif 6. Y darab Z, kamu akan dapat YZ. Lepas tu, tulislah per 3. Habis. Kamu dah selesai 9Y, dah selesai 3Z. Lepas tu, ada lagi 6X ni. Kamu bulatkan, kamu bawa anak panah, kamu tulis apa darab apa. 2Y darab 6X. Jadi dekat sini, bila kita tulis, kita lagi nampak. 2 darab 6, kita dapat 12. Tapi jangan lupa, positif dia. Y darab X, YX. Lepas tu, per 3. Ini adalah step pertama, iaitu kita kena selesaikan belah atas. Jelas ke semua step pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, baik. Lepas kita dah selesaikan belah atas, kita selesai pula belah bawah. Kita selesaikan pula belah bawah. Kalau dekat atas kita darab, kat bawah kita bahagi. Apa bahagi apa? Nombor. 18 bahagi 3. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 18 bahagi 3 dapat berapa semua? 6. 6. Lepas tu tulislah Y kuasa 2. Tolak 6 bahagi 3 dapat 2. Lepas tu jangan lupa tulis YZ. Tambah 12 bahagi 3 dapat 4. Lepas tu tulis YX. Jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Jadi, bukannya benda yang complicated pun kalau ada kurungan ni. Jadi, cikgu nak kamu faham betul-betul. Yang pertama sekali, bila dia ada dalam keadaan pecahan, dia ada nombor atas dengan ada nombor bawah. Jadi, kat sini cikgu nasihat dekat kamu semua, kita selesaikan belah atas. Nak selesaikan macam mana? Kita darab. Darab apa? Darab semua yang berada di dalam kurungan. Ni. Bulat, anak panah, tulis. Bulat, anak panah, tulis. Bulat, anak panah, tulis. Ingat tu apa yang cikgu ajar tu. Kalau kita baru lagi, kalau kita dah boleh, kamu dah macam, dah nampak dah apa darab apa, kamu boleh selesaikan terus, baru tak payah buat. Tapi kalau kamu rasa boleh cuai ni, ingat, bulat, anak panah, tulis. Ingat ayat cikgu tu. Okey, untuk sesi contoh, boleh faham ke semua sesi contoh dan penerangan ni? Boleh. Okey. Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke semua sesi contoh dan penerangan ni? Boleh. Okey, bagus.
Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada sesi latihan. Kita akan selesaikan untuk pendaraban kalau dia berada di dalam kurungan. Okey, jadi daripada sini cikgu nak kamu selesaikan soalan D dan E. Ha, selesaikan soalan D dan E. Ha, soalan ni sama ke dalam modul? Cikgu nak tanya, sama ke? Ke lain? Baik. Sama ke D dan E ni? Lain. Okey, kalau lain, salin dekat buku tulis. Okey, bagus. Apa yang tak faham bagi tahu cikgu, Okey, bagus. Cikgu bagi masa 2 minit lagi.
Okey, 1 minit lagi. Jibril dapat buat tak tu? Dah siap. Dah siap. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi dekat sini cikgu nak selesaikan soalan D dan E. Boleh ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan D dan E. Boleh. Okey. Mana yang lain ni? Boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan D dan E? Boleh. Boleh. Okey. Jadi soalan D dan E, ingat nasihat cikgu. Kalau dia dalam keadaan pecahan, janganlah kamu buat kesilapan yang sama. Bila kamu dah belajar dengan cikgu, ingatlah betul-betul. Ingatlah betul-betul apa yang cikgu tunjuk ni. Supaya dalam kelas nanti kamu boleh ajar kawan-kawan yang lain. Okey, kita pergi kepada soalan D. 3/4 H. Bila kita nak darabkan macam tadi, kita nak selesaikan yang atas, H ni dekat tengah. Kamu boleh bawa dia pergi sebelah 3. 3 H per dengan 4. Kamu boleh bawa dia naik atas. Kamu boleh bawa dia naik atas. Tapi kamu tak boleh bawa dia turun bawah. Itu beza dia. Okey, lepas tu kita buka kurungan GH tambah 3. Inilah dia cara nak selesaikan. Kalaulah dia kekal dekat tengah-tengah, dia jadi pening. Sebab itulah cikgu ajar kamu bawa dia naik atas. Duduk dekat atas. Bila dah duduk dekat atas, kita bulatkan, kita bawa anak panah, kita tulis kecil-kecil 3H darab GH. Dekat sini, bila kita tulis, ada 3 je, 3. H darab H, dapat H kuasa 2. Lepas tu G. Lepas tu per 4. Okey. Kalau ada orang dapat GH kuasa 2 pun betul, tak jadi masalah. Okey. Kemudian yang seterusnya, G3H bulat. Bawa anak panah, tulis kecil-kecil 3H darab 3. Jadi dekat sini kita baca 3 darab 3 dapat positif 9. Lepas tu ada H, tulislah H. Lepas tu per dengan 4. Jadi itu dia punya jawapan. Maksudnya dekat sini kita dah selesaikan belah atas. Kita dah selesaikan belah atas. Jelas ke semua? Boleh faham ke cikgu ajar ni? Boleh. Okey, baik. Okey, kita akan pergi pula kalaulah kita nak pergi ke belah bawah. Kita nak selesaikan yang belah bawah. Jadi masing-masing bila kita nak selesaikan yang belah bawah, cikgu nak tunjukkan Okey Jibril, elok-elok tahu. Okey, jadi bila kita nak selesaikan yang belah bawah, kamu kena faham satu benda. Pecahan ni dia perlu diberikan dalam bentuk ada belah atas dengan belah bawah sahaja. Contoh 3/4. 3 bahagi 4 dapat perpuluhan. Jangan kamu tulis 3 bahagi 4. Kamu tulis 3/4. Kamu tulis dalam kalkulator 3/4. Cuba kamu tulis dalam kalkulator 3/4 dapat berapa semua? Dapat berapa? Tak dengar. 0.75. Okey, tulis 3/4 bukan bahagi. 3/4. Dapat Tulis 3/4 tadi. Ya, bila kita dapat 3/4 balik, jadi ini jawapan akhir kita. Kita tak perlu selesaikan yang belah bawah. Okey. Lepas tu dekat sini 9/4. Kamu tulis 9/4. Okey, cuba masing-masing tulis 9/4. Dapat berapa? Ya, kamu akan dapat balik 9/4.
Jadi, bila kamu dah dapat 9/4, inilah jawapan akhir kamu. Tak perlu nak pergi selesaikan yang belah bawah. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Okey. Okey. Jadi, bila kamu ada setengah orang dia tulis tau, dia tulis 9/4. Kalau ada yang tulis 9/4, dia dapat 2, 1/4. Kamu tekan shift ABC. Kamu tekan shift ABC, kamu akan dapat balik 9/4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Kenapa cikgu ajar macam ni? Sebab yang pertama sekali, bila kamu pakai kalkulator, dia akan bagi dalam dua keadaan. Dia akan bagi dalam dua keadaan. Yang pertama, cikgu nak kamu kalau 2/1/4 ni, 2/1/4, tukarkan. Kita tak nak ada nombor 2 besar. Jadi, tekan shift ABC. Jadi bila kamu buat kaedah yang cikgu ajar ni, kamu tulis balik ni, kamu akan dapat jawapan betul. Sebagai contoh, kalau dapat nombor bulat, kamu akan dapat nombor bulat. Contoh 100/5. Cikgu nak masing-masing. Cuba tekan kalkulator 100/5 macam ni. Cuba tekan, dapat berapa? Ya, dia akan bagi 20. Maksudnya itulah jawapan dia. Ini kalau dia dalam keadaan integer. Dia dalam keadaan nombor bulat. Kalau dia dalam keadaan nombor pecahan, masing-masing tengok contoh 124 per dengan 36. Nampak ni? 124 per dengan 36. Kamu tak payah nak fikir panjang. Bila kamu nak selesaikan, kamu kena bagi jawapan pecahan dalam bentuk termudah. Susah ke tak susah? Kamu tekan je kalkulator dekat sini, 124, lepas tu per dengan 36. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator 124 per 36 dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa semua? Kristina dapat? 31/9. Ya, 31/9. Mungkinlah ada yang tekan kalkulator, dia dapat 34/9. Jadi dekat sini, ingat cakap cikgu, bila keadaan kat sini, kamu kena tulis jawapan macam ni. Jadi cara dia adalah kamu tulis shift ABC. Jadi bila kamu tekan kalkulator tu, kamu akan dapat dalam bentuk termudah. Kamu tak payah nak fikir dah ni nak kena bahagi berapa, ni nak kena bahagi berapa. Jadi kita gunakan terus kita punya kalkulator, kamu terus dapat dalam bentuk termudah. Jelas ke semua? Cikgu ajar tu boleh faham? Hello. Okey. Ummu Atia boleh ke faham Ummu Atia cikgu ajar tu? Boleh? Tak dengar. Mia jelas ke Mia? Cikgu terang tu boleh faham ke Mia? Boleh. Okey. Ilman jelas ke Ilman? Cikgu terang tu boleh faham? Mak tak boleh tekan. Okey Jadi kamu jangan panik. Bila kamu dah selesaikan kurungan dekat atas, kamu tekan je nombor atas dengan nombor bawah, tekan dalam kalkulator macam ni. Kalau kamu tekan kalau kamu rasa dia dapat nombor bulat, kamu tekan juga macam ni. Ya, dia akan bagi jawapan dalam nombor bulat. Jadi kamu jangan risau. Kalau jawapan tu dalam keadaan pecahan, kamu perlu bagi jawapan dalam keadaan pecahan paling kecil.
Tapi kamu tak ada masa dah nak fikir kat atas kena bahagi berapa, bawah kena bahagi berapa. Jadi cara mudah dia adalah kita terus pakai kalkulator, kita tekan 124/36, kalkulator akan terus bagi jawapan dalam nombor yang terkecil, pecahan yang terkecil. Jadi kita just tekan kalkulator je dan kita dapat jawapan terus. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu ajar ni? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan E. Soalan E, negatif K/3. Cara dia adalah kalau dia negatif, bawa dia pergi dekat K. Negatif K/3. Nampak? Tadi H, sekarang negatif. Okey, buka kurungan 3 tolak 4Q. Nak selesaikan? Bulatkan, bawa anak panah, tulis negatif K darab 3. Jadi dekat sini, negatif K darab 3 kita gabungkan, kita akan dapat negatif 3K. Lepas tu tulislah per 3. Okey, bulatkan, bawa anak panah, kita tulis kecil-kecil. Negatif K darab negatif 4Q. Jadi dekat sini, negatif darab negatif jadi positif. 4Q darab K, kita dapat 4KQ. Siapa tulis 4QK pun betul. Okey, per 3. Okey, jadi dekat sini 3 bahagi 3. Kalaulah kamu ragu-ragu sangat dengan jawapan kamu, kamu tulis macam cikgu tulis macam ni. Kamu tulis 3/3. 3/3 takkan kita nak kira lagi. 3/3 maksudnya 3 bahagi 3, kamu akan dapat 1. Jadi dekat sini kamu dapat negatif 1K. Tambah, kamu tulis 4/3. 4/3, kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat balik 4/3, itulah jawapan akhir dia. 4/3 KQ. Ini jawapan E kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ada soalan tak nak tanya cikgu dekat bahagian pecahan ni? Tak ada. Okey, bagus. Okey, cikgu nak. Mia jelas dah ke Mia? Boleh faham ke Mia? Boleh. Okey. Arif, jelas ke Arif yang cikgu terang kat depan ni? Boleh faham? Hilang dah. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini, bila cikgu dah terangkan untuk pecahan, ada berapa soalan pecahan? Ada 3. 1 contoh dan 2 latihan bersama. Lepas tu dekat sini kita buat juga 5 latihan bersama. Jadi dekat sini habis dah penerangan cikgu dekat level 1. Okey, cikgu nak tanya kamu semua. Level 1 masih follow up ke? Boleh faham ke semua? Ya, boleh. Okey, bagus. Susah ke senang level 1? Senang. Alhamdulillah. Okey. Jibril dah ada ke tu? Susah ke senang Jibril? Level 1. Okey, Jibril kita nak tadi. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak pergi kepada level 2. Boleh ke cikgu nak pergi kepada level 2? Boleh. Okey, baik. Okey. Torik, boleh ke Torik? Cikgu nak pergi kepada level 2. Okeylah, cikgu pergilah Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan level 2. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Untuk level 2 kita ada 4M tambah 3 dalam kurungan. M tambah 2 dalam kurungan. Jadi dekat sini kita akan selesaikan satu soalan ni. Cikgu akan ajar. Level 2, kenapa cikgu jadikan dia level 2? Level 2 adalah keadaan dekat mana dia ada 2 kurungan. Dia ada 2 kurungan. Jadi mana kurungan dia? Ini kurungan yang pertama, ini kurungan yang kedua. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham?
Boleh. Okey, baik. Jadi bila kita dah ada dua kurungan dekat sini, kita kena faham. Kurungan maksudnya darab di belakang kurungan. Jadi kenapa cikgu cakap di belakang kurungan? Kamu kena tahulah mana belakang, mana depan. Jadi ini adalah di depan dan ini adalah di belakang. Jadi bila cikgu tulis depan dengan belakang dekat sini, untuk selesaikan kurungan, kamu kena faham. Belakang tu kena darab dengan yang depan. Bukan depan darab belakang. Jadi bila kita dah tahu yang tu, maksudnya belakang. Kurungan di belakang kita akan selesaikan dengan kurungan di hadapan. Tapi dekat sini ada dua nombor. Tak jadi masalah. Sebab level 2 kamu hanya buat level 1 2 kali. Sebagai contoh, mula-mula kita selesaikan 4M. Bulatkan, bawa anak panah, tulis dekat bawah kecil-kecil. 4M darab M. Jadi 4, tak ada nombor lain, kita tulis 4. M darab M, kita dapat M kuasa 2. Okey, habis kat situ. Bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil. 4M darab 2. 4 darab 2 kita dapat 8. Lepas tu kita ada M kat sini. Kita tulis sahaja M dia. Jelas ke semua step pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Ni kan step level 1 yang cikgu ajar. Ni kan step level 1 yang cikgu ajar. Benda yang sama. Cumanya dekat level 2 kita buat 2 kali. Lepas kita dah selesaikan 4M, kita buat 3 pula. 3, bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil. 3 darab M. Kita dapat 3M. Jangan lupa positif. Sebab dia positif 3. Lepas tu, ambil pula 3, buat benda yang sama. 3, tulis kecil-kecil. 3 darab 2, kita dapat 6. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi dekat sini apa yang cikgu cuba bagi tahu? Buat macam step level 1. Bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil. Lepas tu selesaikan. Okey. Boleh follow up lagi ke semua? Cikgu nak teruskan lagi? Boleh. Okey. Okey, jadi dekat sini, kalau dia level 2, kamu kena faham. Setiap kali kamu buka kurungan, kali kamu buka kurungan, kamu kena selesaikan sebutan serupa. Kamu kena selesaikan sebutan serupa. Kena ingat, setiap kali kita buka kurungan, kita kena cari sebutan serupa dan selesaikan. Okey, cikgu nak tanya, mana sebutan serupa dekat sini? Mana sebutan serupa dekat situ? 8N dengan 3F. Pandai. Jadi dekat sini 8M dan 3M tu adalah sebutan serupa. Jadi kita sekalikan 4M kuasa 2 dia tak ada kawan. Jadi kita salin balik. Jadi 8 tambah 3 kita dapat 11M. Kita selesaikan. Tambah 6. Inilah kita punya jawapan akhir untuk level 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Cikgu nak dengar suara lagi yang lain. Boleh faham ke? Boleh. Okey, baik. Aduh, kenapa ni diam ni semua ni? Malu-malu ke ni? Okey, Rania. Rania boleh faham ke Rania? Boleh. Okey. Okey, jadi nak cikgu tunjuk lagi satu contoh ke ataupun kamu dah boleh buat sendiri? Cikgu nak tanya. Alah, bagilah tahu cikgu nak buat ni. Bagi tahu cikgu ni. Nak cikgu Boleh. tunjuk lagi satu Boleh nak cikgu buat. tunjuk lagi satu contoh ke nak boleh buat sendiri dah? Boleh buat. Boleh buat. Okey. Tak nak masing-masing tak nak tengok satu contoh lagi Okeylah, tak apalah kamu palau cikgu. Okey. Jadi dekat sini
daripada soalan yang ni, daripada soalan yang cikgu selesaikan ni, cuba selesaikan soalan yang berikutnya. 5R tolak 6 dalam kurungan, darab dalam kurungan 2R tambah 1. Selesaikan. Bolehkah semua cuba buat yang tu? Boleh. Boleh. Okey, baik. Cuba selesaikan. Kalau soalan tu dalam pecahan, kita bagi jawapan dalam pecahan ya. Sama-sama. Tengah buat ke tu? Jibril dah siap ke tu, Jibril? Tengah buat. Okey. Dah siap hantar kat cikgu Bagus. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke semua? Boleh. Okey, jadi cikgu akan selesaikan level 2 ni. Okey, jadi level 2 ni adalah tentang dia ada 2 kurungan. Jadi, kita nak selesaikan macam mana? Okey, tengoklah. Benda yang sama je. 5R tolak 6, 2R tambah 1. Jadi, kita nak pergi level 3 lepas ni. Tapi, siapa yang dapat buat level 2 dengan baik, dia tak jadi masalah untuk level 3. Sebab dia akan rasa senang je level 3 tu. Okey, jadi cara dia adalah kurungan belakang darab kurungan depan. Jadi dekat sini, ini belakang. Sini adalah belakang. Sini adalah depan. Jadi sekarang yang belakang darab dengan depan. Jadi macam mana? Bulat, bawa anak panah, tulis kecil-kecil 5R darab 2R. Selesaikan nombor dulu. 5 darab 2 dapat 10. R darab R dapat R kuasa 2. Habis dekat situ. Okey. Jadi, kita akan terus kita punya jalan kerja. Dari sini, 5R bulatkan, bawa anak panah pergi kepada 1. Tulis kecil-kecil. 5R darab 1, kita akan dapat balik positif 5R. Okey. Selesai dah. Selesai dah. Ni kan macam step pertama. Okey, dah cuma bezanya kamu kena buat 2 kali. Kamu dah selesaikan 5R, kamu buatkan negatif 6 pula. Bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil. Negatif 6 darab 2R. Selesaikan nombor dulu. Negatif 6 darab 2 dapat negatif 12. Lepas tu R. Tulis. Okey, kemudian bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil. Negatif 6 darab 1, kita dapat negatif 6. Jadi yang ini basically-nya benda tu kita selesaikan macam step level 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi, macam yang cikgu pesan kepada semua orang, ni sama je. Nota dia nota sama je. Kita buat macam step 1. Okey, lepas kita dah buka kurungan, benda tu kita kena cari sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa kat sini? Cikgu nak tanya kamu. Mana satu sebutan yang serupa dekat sini? 5R dengan 12R. Pandai. 5R dengan 12R. Jadi dekat sini 10R kuasa 2 tulis balik. Sini kita keluarkan yang ada 5. Belakang dia kan positif. Positif 5. 12. Belakang dia negatif. Negatif 12. Cuba tekan kalkulator tambah 5 tolak 12. Dapat berapa semua? Dapat berapa? Negatif 7. Ya, negatif 7. Lepas tu, dia R. Tulislah R. Negatif 6. Tak ada sebutan serupa. Kita salin balik. Inilah jawapan kita untuk level 2. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak Tak ada. ada. Okey, bagus. Okey, habis. Habis dah. Jadi, kita cuba buat satu lagi soalan. Kita cuba buat satu lagi soalan. Berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Rujuk dua-dua contoh yang cikgu dah ajar. Cikgu nak kamu selesaikan soalan yang cikgu petakkan tu. Tu soalan yang terakhir untuk level 2. Tu soalan yang terakhir untuk level 2. Dah siap hantar kat cikgu. Kalau level 2 kamu boleh jawab dengan baik, level 3 kamu takkan ada masalah. Ilman, dapat buat tak tu Ilman?
Dapat. Okey. Okey, dah siap hantar kat cikgu, eh. Okey. Buat. Okey, bagus. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan dekat depan, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita akan selesaikan soalan dekat depan, eh. Okey, jadi dekat sini macam cikgu bagi tahulah, eh. 3Pi tolak 2, lepas tu 4Pi tolak 1. Kita selesaikan macam di level 1. Okey. Bulatkan, bawa anak panah. Tulis kecil-kecil 3Pi darab 4Pi. Tuliskan. Okey, dekat sini kita selesaikan nombor 3 darab 4 dapat 12. Pi darab Pi dapat Pi kuasa 2. Step yang pertama dah selesai. 3Pi bawa anak panah. Tulis kecil-kecil 3Pi darab negatif 1. 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. Lepas tu ada Pi, kita tulis Pi dia. Habis.
Kemudian untuk yang seterusnya, nombor yang seterusnya. Bulat, bawa anak panah, tulis -2 darab 4Pi. Kita selesaikan -2 darab 4. Kita dapat -8. Lepas tu Pi. Habis. Okey, bulatkan, bawa anak panah. Kita tulis -2 darab -1. Kita dapat +2. Ini macam step di level 1. Untuk step pertama jelas ke? Boleh faham semua? Boleh. Okey, step yang kedua kita cari sebutan serupa. Ada sebutan serupa tak dekat sini? Ada sebutan serupa tak dekat sini? Sebutan serupa ni maksudnya adalah kamu kena cari huruf yang sama. Huruf yang sama ke ataupun di dalam keadaan yang sama. Jadi dekat sini huruf P, sini pun huruf P. Inilah dia punya sebutan serupa. Jadi kalau dia P kuasa 2 tak ada geng. Jadi kita tulis sahaja. Ni macam mana nak selesaikan? Okey, kita keluarkan nilai dia. 3 ni negatif. Negatif 3. 8 ni negatif. Negatif 8. Tekan kalkulator, tolak 3, tolak 8. Dapat berapa semua? Dapat berapa? Tekan kalkulator, dapat berapa? -11. Ya, -11. Lepas tu jangan lupa P dia. Lepas tu tambah 2 ni tak ada siapa-siapa kawan dia. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua untuk level 2? Boleh faham? Boleh. Okey. Inilah kita punya level 2. Kita dah selesaikan. Ada 3 soalan kita dah selesaikan dah untuk level 2. Kamu boleh tengok betul-betul kamu punya buku. Dah ada belum 3 soalan ni? Okey, habis dah. Okey. Jadi level 2 cikgu dah ajar. Jadi sekarang kelas kita ni ada lebih kurang setengah jam je lagi. Cikgu nak pergi kepada level 3 pula. Boleh ke cikgu nak pergi kepada level 3? Boleh. Okey. Level 3, hakikat level 3 ni sebenarnya sama je macam level 2. Kenapa cikgu asingkan juga? Sebab dia ada satu lagi step. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan. Sekarang ni level 1 cikgu dah ajar. Level 2 cikgu dah ajar. Sekarang kita pergi kepada level 3. Level 3 ni bila? Bila kurungan tu ada kuasa. Dia ada kuasa. Sebagai contoh, cikgu tunjuk 3x tambah 2. Lepas tu dia ada kuasa 2. Kuasa dekat sini maksudnya kalau dia kuasa 2, kamu kena buka kurungan tu 2 kali. 3x tambah 2, 3x tambah 2. Kalau dia kuasa 3, contohlah 3x tambah 2, dekat sini kuasa 3, dia bukan saja-saja. Sini kuasa 2, kita buka 2 kali. Kalaulah satu masa nanti kamu nampak dia kuasa 3, maksudnya kamu kena buka dia 3 kali. 3x tambah 2, 3x tambah 2, 3x tambah 2. Ada 3 kali dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu nak tanya ni. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak So ada. far okey? Okey. Okey. Alright. Okey, jadi itulah istimewanya level 3. Jadi nak selesaikan level 3 sama je step macam level 2. Cumanya kamu kena faham benda ni. Kalau dia kuasa 2, buka 2 kali. Kalau dia kuasa 3, buka 3 kali. Kalau dia kuasa 4, bukalah 4 kali. Jadi sekarang untuk form 2 bagi cikgu dah check dia ada sampai kuasa 2 je lah. Jaranglah ada kuasa 3. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada satu contoh. Cikgu akan pergi kepada satu contoh. Iaitu cikgu ambil contoh di atas. Mana yang ini? Contoh kalau soalan tu cakap 3x tambah 2 kuasa 2. Apa step yang seterusnya? Buka 2 kali. Kita bukakan dia 2 kali. Jadi 3x tambah 2 kurungan pertama,
3x tambah 2 kurungan kedua. Ini kan macam level 2 sebab apa? Sebab dia ada 2 kurungan. Jadi sebab tu cikgu cakap kalau kamu faham level 2, kamu boleh selesaikan dengan senang pada level 3. Jadi nak selesaikan tu macam mana? Selesaikan macam biasa. Bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil 3x darab 3x. 3 darab 3 nombor dulu. Dapat 9. X darab X kita dapat X kuasa 2. Bulatkan, bawa anak panah, tulis kecil-kecil 3x darab 2. Okey, kita tulis 3 darab 2 dapat positif 6. Lepas tu ada X. Lepas tu, dah selesaikan tu. Bawa ni hijau pula. 2 bulatkan, bawa anak panah. Tulis kecil-kecil 2 darab 3x. Selesaikan dulu dia punya nombor. 2 darab 3 dapat positif 6. Lepas tu ada x, kita tulis x. Okey, akhir sekali 2 darab dengan 2 kita dapat positif 4. Lepas kita buka kurungan cari sebutan serupa 6x dengan 6x. Kita akan dapat 9x kuasa 2 tambah 12x tambah 4. Jelas ke semua yang cikgu ajar dekat depan? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, berdasarkan soalan, kita pergi kepada soalan I, soalan ni. Berdasarkan yang cikgu dah tunjuk dekat situ, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan ni. Cikgu bagi masa, Kristina dapat buat tak tu? Tengah buat cikgu. Okey. Dahsyat hantar kat cikgu, Okey.
Jibril, dapat buat ke Jibril? Dah siap. Dah siap. Okey. Okey. Mia dah buat ke? Dah siap ke Mia? Belum, tengah buat. Okey. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Jibril, setakat ni sampai level 3, Jibril boleh follow up lagi tak? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, ramai dah hantar. Okey, jadi sebab tu cikgu cakap sebenarnya yang penting adalah level 1 tu. Sebab tu kita pergi banyak soalan dekat level 1. Okey. Jadi dekat sini kita akan selesaikan soalan yang terakhir untuk level 3. Lepas ni cikgu nak masuk kepada level 4. Sebenarnya kalau kamu faham level 1, 2, 3 dengan baik, kamu boleh buat soalan level 4. Okey, cara dia 4i tolak 3. 4i tolak 3. Kenapa kita buka 2 kali? Sebab dia kuasa 2. Jadi bila dia kuasa 2, maksudnya kita buka dia 2 kali. 1 kali, 2 kali. Lepas tu nak selesaikan tu macam mana? Okey, kurungan belakang darab kurungan depan. Bulatkan, bawa anak panah, tulis 4i darab 4i. Sebab bila kita tulis, kita lagi nampak. 4 darab 4 dapat 16. I darab I dapat I kuasa 2. Okey, step yang seterusnya. Bulatkan, bawa anak panah, tulis 4I darab negatif 3. Okey, 4 darab negatif 3. Kita dapat negatif 12I. Okey, negatif 3 bulatkan, bawa anak panah, tulis negatif 3 darab 4I. Negatif 3 darab 4 dapat negatif 12. Alamak, warna merah pula. Negatif 12, sini I, kita salin sahaja I. Okey, negatif 3, bulatkan, bawa anak panah, tulis negatif 3 darab negatif 3, kita dapat positif 9. Ingat, setiap kali lepas kamu buka kurungan, cari sebutan serupa. 16I kuasa 2. Sebutan serupa, sini I, sini I. Apa nilai dia? 12 dan simbol dia negatif. Negatif 12. Nombor dia 12. Simbol dia negatif. Negatif 12. Tekan kalkulator. Negatif 24. Ni ada I. Ni ada I. Negatif 24I. Tambah 9. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham level 3? Boleh. Okey. Okey, jadi 15 minit yang terakhir, level 3 cikgu dah ajar. Level 4 lah yang cikgu nak tunjuk. Sebenarnya level 4, dia sama sahaja macam yang kamu dah belajar tadi. Cumanya dia bergabung. Cumanya dia bergabung. Jadi cikgu pergi kepada level 4. Semua ada tak ni? Ke dah ngantuk dah ni? Level 4, boleh ke cikgu nak pergi kepada level 4? Boleh. Okey. Level 4 adalah gabungan antara level 1 hingga level 3. Apa maksud cikgu? Okey, kamu tengok dekat sini. Kita ada beberapa soalan level 4. Contohlah, kita pergi dekat sini. Soalan B. Cikgu tunjuk. Soalan B. Soalan B dekat sini, ini ada berapa kurungan? 1 kurungan. 1 kurungan. Maksudnya apa? Sini level 1. Sini level 1. Jadi soalan B level 1 bergabung dengan level 1.
Nak selesaikan macam mana? Macam tadi kita buat. Tak ada pun beza-beza. Okey, cikgu tunjuk pula. Cikgu tunjuk bentuk dulu. Okey, soalan C. Cikgu tunjuk pula soalan C. Masing-masing tengok pula soalan C. Okey, soalan C. Oh, dia ada kuasa 2. Jadi dekat sini adalah tentang level 3. Yang ni, oh dia ada 1 je kurungan. Jadi bila dia ada 1 je kurungan, dia adalah level 1. Maksudnya soalan ni bergabung antara level 3 dengan level 1. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Kita pergi pula kepada soalan D. Okey, contoh dekat soalan D dekat sini. Okey, kamu tengok. Ini bahagian yang pertama. 1 kurungan, 2 kurungan. Oh, dia ada 2 kurungan. Maksudnya ini jatuh pada level 2. Okey. Yang ni ada 1 kurungan. Maksudnya soalan ni jatuh pada level 1. Jadi inilah bentuk soalan level 4. Dia gabungkan antara level 1 hingga level 3. Dia boleh juga nak gabungkan level 2 dengan level 2, level 3 dengan level 3, ikutlah soalan tu. Jelas ke semua tentang bentuk dia? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi untuk level 4 ni cikgu nak kamu hati-hati pada sebutan serupa. Kamu kena hati-hati pada sebutan serupa. Okey, sebagai contoh, kita akan selesaikan soalan ni. Cikgu akan tunjuk soalan ni sebagai contoh dan kamu akan cuba buat soalan ni sebagai latihan. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, contoh. H tolak J. Ni cikgu buka kurungan. H tolak J. Tolak 2H dalam kurungan 3H tolak 3J. Fokus cikgu dekat sini adalah tentang sebutan serupa. Sebab cara nak buka kurungan dari tadi cikgu ajar. Okey, cikgu buat laju sikit. H darab H. H kuasa 2. H darab J. Negatif 1HJ. Okey, negatif J darab H. Negatif 1HJ. Negatif J darab negatif J. Cikgu dapat positif J kuasa 2. Okey, negatif 2H darab 3H. Negatif 6H kuasa 2. Negatif 2 darab negatif 3J. Negatif 2 darab negatif 3, positif 6HJ. Ini kamu tak payahlah. Ini cikgu buat laju sikit cara buka kurungan sebab cikgu dah ajar dari tadi. Cumanya cikgu punya highlight ni kat sini adalah tentang sebutan serupa. Ingat, lepas kamu buka kurungan, kamu kena jangan silap mencari sebutan serupa. Sebagai contoh, kita tengok kat sini H kuasa 2. Ada tak sebutan serupa dengan H kuasa 2? Ada tak sebutan serupa dengan H kuasa 2? Ada. Ada. Negatif 6H kuasa 2. Jadi kita selesaikan. Keluarkan nilai dia. H kuasa 2 nilai dia positif 1. Ni negatif 6, negatif 6. Jadi tekan kalkulator positif 1, negatif 6. Kita selesaikan, kita dapat negatif 5H kuasa 2. Tu cara nak selesaikan. Okey, cikgu ulang. Okey, mula-mula kita cari sebutan serupa. Okey, HJ. Okey, kita dah jumpa dah. Lepas tu kita keluarkan nilai. Ini 1. Betul dia tulis 1. Tapi tengok simbol. Negatif 1. Ini 1. Tengok simbol. Ni negatif 1. Ini 6. Tengok simbol. Positif 6. Jadi dekat sini tekan kalkulator. Tolak 1. Tolak 1 tambah 6. Kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat tambah 4. Lepas tu HJ. Cikgu ulang. Mula-mula kita cari dia punya sebutan serupa. Yang step pertama. Step kedua, kita keluarkan nilai dia, kita tulis dekat atas. Step ketiga, nilai yang kita keluarkan tadi, kita letakkan dalam kalkulator. Kita tekan dalam kalkulator. Kat sini cikgu tekan dalam kalkulator, cikgu dapat 4. Jelas ke 3 step tu boleh faham? Boleh. Okey. Akhir sekali, J kuasa 2 dia duduk sorang-sorang. Jadi kita tulis sahaja positif J kuasa 2. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi latihan terakhir kita untuk malam ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan di sebelah ni.
Cuba selesaikan soalan di sebelah ni. Cikgu bagi masa 4 minit. Okey, buat. 3 minit lagi. Rania, dapat buat tak tu? 1 minit lagi. Rania dapat buat ke tu? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan tunjuk jawapan soalan yang terakhir, latihan yang terakhir. Senang je. Jadi kalau kamu fokus betul-betul, kamu dapat buat sebenarnya. Okey, cikgu salin balik. X tambah Y. Siapa yang salah, salin pembetulan. X tolak Y tambah 2X. X tambah 2Y. Ini cikgu buat laju sikit lah. Kita nak habis masa dah. Okey, X darab X. Kita akan dapat X kuasa 2. X darab negatif Y. Ni bila kita dah laju, kita tak payah nak tulis. Tak payah nak bulat, tak payah nak tulis. Tapi cikgu still buat anak panah. Supaya cikgu nampak. Ni negatif XY. Ini Y dengan X. Kita dapat positif XY. Ini Y dengan Y. Negatif Y kuasa 2. Okey, dah selesai. 2X darab X kuasa 2, kita dapat positif 2X kuasa 2. 2X darab 2Y, kita dapat positif 4Y. 4XY. Habis. Jadi dekat sini, kita cari sebutan serupa. X kuasa 2 dengan 2X kuasa 2 sebutan serupa. 1 tambah 2, kita dapat 3X kuasa 2. Selesai dah. Okey, XY. Mana sebutan serupa dengan XY? XY. Okey, jadi keluarkan nilai. Ni negatif 1. Ni positif 1. Ni positif 4. Tekan semua nilai ni dalam kalkulator. Kamu akan dapat positif 4XY.
Negatif Y kuasa 2 tak ada pasangan. Jadi kita salin sahaja negatif Y kuasa 2. Ini jawapan dia. Siapa salah salin pembetulan. Okey semua. Macam mana kita malam ni? Habis dah level 1 sampai level 4. Jelas ke cikgu ajar ni? Cikgu ajar satu-satu tu. Okey ke? Okey. 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 Jadi cikgu recap balik Okey. Jadi sebelum kita habiskan kelas, tengok kamu tik tak empat-empat level ni? Kamu boleh faham tak empat-empat level ni? Level 1, cikgu buat 8 soalan. Cikgu buat dengan kamu 8 soalan. Ini ada 5 soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 3 soalan kurungan. 3 soalan dalam keadaan pecahan. Tapi step dia sama je. 8 soalan. Lepas tu kita pergi kepada level 2, kita ada buat 3 soalan. Lepas tu kita pergi kepada level 3. Level 3 kita buat 2 soalan. Akhir sekali kita pergi kepada level 4. Level 4 mula-mula cikgu tunjuk dulu bentuk dia macam mana. Lepas tu kita buat 2 soalan bersama. Banyak dah. Ada berapa soalan dah? 2, 4, 6, 7, 8. Ni ada 8 8 tambah 8, kita ada 16 soalan. Jadi kamu ceklah dalam buku kamu ada tak 16 soalan yang kita dah buat bersama malam ni. Okey, Ummu Atiyah okey ke ni? Okey. Jibril macam mana Jibril? Boleh jelas ke kelas kita malam ni? Boleh. Kristina macam mana? Alright tak alright? Alright, cikgu. Alright. Hafizul boleh faham ke tu Hafizul yang cikgu ajar ni Hafizul? Boleh. Okey, jadi sampai situ sahajalah sebab dah pukul 11 kan. Okey, jadi sampai situ sahaja untuk kelas kita. Cikgu minta maaf salah silap cikgu. Jadi selamat malam, selamat berehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.